Baik. Okay, nama saya Nur Asyah binti Lahmudin Yusof, ya, berasal daripada Tangka. Okey, alhamdulillah ya, saya sudah berkeluarga ya, dan alhamdulillah suami baru seorang. Ya, betul lah. Okey. Okey, saja kita nak menceriakan waktu. Okey, saya sebenarnya dah lama diperkenalkan oleh daripada Encik Sophie lagi sebenarnya, daripada Melaka. Ya, tapi macam mana ya? Mungkin lamaran tu tak diterima. Lamaran tu tak diterima oleh saya dengan suami. Sebab dia pun datang pun secara tak disangka lah, sebab masa tu saya ada buka car wash masa tu. Okay. Dan saya balik kampung, saya jumpa pula dengan seorang mentor hebat saya lah. Dia daripada sekolah dia merupakan cikgu sekolah saya lah. Okay. Cikgu sekolah saya, tapi sekarang dia dah jadi cikgu duit saya. Masya Allah, tabarakallah. Kalau saya tak jumpa dia, Masya Allah, saya pun tak tahulah, saya takkan berada dekat sini. Tapi buat pengetahuan semua, saya dikenalkan oleh beliau ya, iaitu Cikgu Nona, Ida Cikgu Nona. Dia sangat open minded lah, dia banyak caring, dia selalu ambil tahu hal ahli-ahli anak murid dia lama. Imam pun ada yang tak nak. Okey, tapi kenapa MXB? Tengah malam dia sanggup jumpa saya. Okey, tengah malam dia perkenalkan saya. Mulanya saya pun sangka MXB ni apa sebenarnya. Dia dengan MXB, wah, memang dia independen lah. Dia bergerak sendiri, alhamdulillah lah. Dia yang buat saya sampai sekarang lah, saya dah terjebak dekat MXB. Walaupun setahun dia kenalkan dengan saya tak berjalan lagi. Setahun saya masih lagi tak nak mengikuti dia. Okay. Tahun kedua dia jumpa saya tengah malam, Cik Zainul. Cik Zainul bayangkan, tengah malam pukul 11.45 dia suruh saya jumpa dia dekat Medan. Medan Selera, siapa yang tak nak kan Medan Selera. Dia upahnya saya pergi Medan Selera. Medan Selera dia ajak saya, kata jomlah, saya ada berita baik untuk awak dengar. Itulah ayat yang saya nak dengar tu. Saya belanja awak minum, jomlah. Okey, orang iyalah benda fresh itulah saya kenal sedikit lah tentang MXB daripada dia. So sampai saya terjebak sekarang lah. So far saya berterima kasih lah sangat kepada Jida Cikgu Nona sebab dia perkenalkan saya dengan MXB, kawan-kawan, sahabat-sahabat daripada MXB, ya. Sipu-sipu hebat, yalah, jauh, dekat, semua dikenalkan. Sampailah saya rasa, peluang ni saya pun nak ambil, saya nak buat, saya nak ajak orang sihat, itu sajalah. Okay. Buat masa ni yang saya nak perkenalkan diri saya kan. Puan Asyah, Kak Asyah, nak tanya tadi kan sebab daripada tahun pertama tak bergerak lagi kan. Lepas yang tahun kedua bila diajak mengetih lah, orang Jawa cakap mengetih pukul 11 malam lah kiranya kan, dekat Medan Selera tu. Apa dia punya, selain daripada umpanan makanan tu, apa yang menyebabkan Kak Asyah tergerak untuk mengambil peluang masa tu, yang masa kali kedua berjumpa tu? Kali kedua? Apa yang menyebabkan jadi macam sebab yang umpanan masa tahun pertama tu masih tak jadi sangat, macam tak kena dengan jiwa. So apa yang Cikgu Nona share masa yang sesi yang tahun kedua tu jumpa yang menyebabkan aku kena ambil peluang ni? Apa yang Cikgu Nona share masa tu? Okey, masa tahun kedua tu saya struggle sangat dalam, saya dah
berhenti kerja, suami dah berhenti kerja, okey. Struggle sangat sebab anak saya kena 24 jam dipantau sebab dia sakit buah pinggang. Buah pinggang dia sebelah tu rosak kan. So saya dengan suami bergila-gila. Kami ambil inisiatif, kami nak berniaga sebab kami kena pantau anak kami 24 jam. Okey, saya memang dengan suami tak ada pendapatan lain. So dia kata saya Cikgu Nona ni dia sebenarnya dia macam orang kita apa? Dia bermain dengan emosi tau. Dia bermain dengan emosi. Bila dia cakap, okey malam saya nak ajak awak tambah pendapatan untuk bantu suami, anak, apa semua kan. Sebab sekarang ni bila dia nampak saya berniaga dekat tepi jalan, apa semua kan. So dia ajak saya pendekatan lah. Jom nak Asia, jom kita cuba. Benda ni mungkin Allah hantar sebab nak ajak kita terus jangan pandang ke belakang. Dia suruh saya lihat masa depan anak-anak apa semua kan. So masa tu tengah malam jugalah. Mulanya saya memang tak nak pergi sebab saya rasa alah ini MLM saya dah pernah buat. So saya rasa macam saya dah tak nak buat lagi lah. So macam give up lah kan. Sebab kita dah buat sebelum ni. So Cikgu Nona ni tengah malam pukul 12. Dia kata saya boleh bantu awak. Jadi awak bawa anak awak, saya nak tengok. Bawa suami, jumpa saya dekat Medan. Dekat je. Kali ni dekat depan rumah je. Area rumah je, dekat je. 12. Masih lagi, okey saya pergi jugalah. Suami kata, marilah mungkin ni ikhtiar daripada Allah nak hantar kan. So saya pun pergi jumpa Cikgu Nona dengan dia tersenyum-senyum dekat meja makan tu. Saya tahulah dia nak belanja saya makan kan. Itu umpan dia. Okey, so saya pergi kat sana, dia tanya khabar anak saya. Okey, kenapa sebenarnya masalah anak, kenapa apa semua kan. So dia macam dia kat situ dia tersentak bila dia dengar anak saya sakit buah pinggang. Memang dah tak boleh berjalan. Masa tu dia jalan pun sengit. Dia tak ada keseimbangan. Okey, dia akan sengit sebelah kiri lah. Okey, so Jida Cikgu Nona dia cakap dengan saya, okey awak pernah dengar weekend? Saya kata, pernah daripada Encik Sofi, tapi kenapa awak tak pakai? Kenapa awak tak ambil daripada dia? Saya pun tak boleh nak cakap apa sebab masa tu memang kami tak tahu apa-apa sebab kami cuma fikir anak saja. Saya tak tahu tu benda tu barang kesihatan kan. So dia kata baik, sekarang cuba pakai. Bagi anak pakai 30 second. Encik Zainul pasang, cuba Cik Zainul fikir kita tak kenal barang kan, betul? Kita tak kenal barang tu lagi tapi dia suruh kita pakai. Jadi yang buatkan saya tanya kenapa saya ikut. Saya pun sarung kan. Saya pun sarung je. Saya sarung ke anak, okey tunggu 30 minit sambil tu kita berbual. Okey, berbual sampai tu dia tinggal. Dekat situ saya tahu okey, plan marketingnya memang best. Tak ada maintain, tak ada target. Okey, tak ada stress. Dia kata kat situ kita ada pairing, kita ada apa semua kan, ada bonus DPB lah apa guys semua. Sampailah cukup 30 minit, Cik Zainul tahu, dia suruh turunkan anak saya. Okay, Cikgu Nona ni disuruh turunkan anak saya dan dia kata biarkan dia jalan. Sebab sebelum ni anak saya dia tak boleh berjalan, dia kena papahkan tangan dia baru dia boleh berjalan. Okay, Masya Allah, tabarakallah, masa tu saya tengok anak saya dah boleh berjalan lah, dia dah tak boleh nak papah lagi lah, dia dah tak payah. Masa tu saya terkejut. Walaupun dia still lagi sengit tapi dia taklah sengit macam yang saya khawatirkan. Okay. Dari lepas tu Cikgu Nona kata, nampak tak hebatnya kuasa Allah kan, hantar produk ni anak dah boleh berjalan. Macam itu. Okay, so saya cakap Masya Allah, yelah betul. Saya cuba, saya ambil peluang ni lah, pendekatan ni saya cuba. Saya cakap dengan Cikgu Nona macam mana saya nak buat kalau saya jadi ahli apa semualah. Jadi daripada lihatkan anak saya tu hanya pakai stokin, Cik Zainal bayangkan hanya pasang stokin. Masa tu dengan saya was-was, saya cakap tak apalah, ini mungkin ikhtiar kan, kita cuba. Tapi dia boleh berjalan Cik Zainal. Dia dah boleh tak nak saya pegang, dia tolak tangan saya, dia tolak tangan ni, suami kata tak payah suami kata tak payah pegang. Kita tengok dia macam mana. Dia dah berjalan keliling Medan tu.
Alhamdulillah lah. Walaupun jalannya still lagi sengit lah. Daripada situlah saya pun yelah, seterusnya saya tanya Cikgu Nona lah macam mana saya nak berkecimpung lah dalam MSB ni. Lah, rheumatoid Okay, saya tak boleh berjalan. Okay, mulanya sekali dengan saya terkena masa pembukaan center Bukit Gambir lah. Okay, masa tu saya mungkin asbab weekend jugalah kan. Saya berdiri lama. Saya berdiri lama masa pembukaan tu. Saya berdiri terlalu lama. Mungkin saya tak perasan lah. Tapi dah excited sangat kan sebab kita dah buka cawangan. So saya tak fikir, mulanya memang saya sakit kaki bila saya terasa bila berjalan dan tak ada duduk lah. Satu hari tu memang tak ada duduk dari pagi sampai ke petang. Okay, Cikgu Nona pun perasan awak sakit kaki ke? Tak cikgu, tak. Alhamdulillah saya tak sakit lah. Okay. Tapi bila besoknya saya bangun daripada tidur, saya dah tak boleh jalan sebelah kaki. Okay, so saya ingatkan benda tu adalah benda-benda yang biasa lah. Okay, saya suruh suami urut. Okay, saya tapi dia berjangkit pada malamnya sebelah kiri pula. Okay, saya pun macam alamak, ya Allah apa yang kau nak bagi aku hadiah ni? Okay, tapi tak apa, saya berserah saja. Okay, saya tetap lagi berdoa supaya saya tak ada kena yang tidak-tidak lah. Okay, tapi besoknya Allah uji saya. Okay, saya tak boleh turun dari katil. Saya tak boleh turun daripada katil, daripada anak jari tu sampai ke peha saya tak rasa. Okay, tapi dia macam Alhamdulillah lah, tangan saya boleh bergerak. Masa tu saya boleh bergerak. Jadi saya boleh gapai lah mana-mana kan saya cuba turun. Letak je kaki dekat bawah, dekat atas lantai, saya terasa kaki saya hilang. Okay, masa tu saya cakap, ya Allah, hadiah apa lagi kau nak bagi ya Allah. Tapi aku reda. Okay, saya tak putus-putus lah, saya berdoa jugalah. Tapi hari ketiga selepas saya ni, saya okey, kaki sebelah kiri bermula dengan okey dah boleh jalan sebab suami saya malam tu dia kata cuba pakai stokin lah. Okey, alhamdulillah sebelah boleh jalan. Jadi saya pakai tongkat satu. Pada hari yang ketiga tu saya pakai tongkat satu. Saya ingatkan alhamdulillah mungkin aku teruskan pakai weekend, mungkin dia boleh berjalan lah. Tapi tengah hari tu masya-Allah tangan kanan saya pula tak boleh bergerak. Jadi saya makan tengah hari pun anak kena suapkan. Sedih. Masa tu memang sedih. Anak suapkan. Anak kata, ibu stroke ke? Masya Allah, jangan. Kalau boleh tak nak minta dijauhkan lah kan. Okay. Tapi Alhamdulillah saya kuatkan semangat. Saya semayang pun duduk. Masih lagi still lah. Saya cakap, ya Allah, walau apa pun bersyukur kau bagi aku solat walaupun duduk. Okay. Tapi sedih lah sebab kita tak dapat cium sejadah. Okay, hati insan mana yang tak sedih kan? So, suami kata dia tak boleh jadi. Okay. Besok kalau ni kita kalau masih lagi tak ada perubahan, kita bawa pergi ke klinik. Okay, saya pakai wristlet masa tu. Okay, alhamdulillah besok boleh pakai. Tapi kali ni hari yang keesokannya memang dua-dua dah tak boleh tangan dah tak boleh gerak. Okay. Jari saya dah bengkak, ibu jari dua-dua dah bengkak. So saya cakap dengan suami, okeylah yang ni saya rasa mungkin saya tahu sebab tahun 2013 saya dah alami arthritis tapi tak seteruk yang ni lah, saya masih lagi boleh berjalan. So lepas tu kebetulan Cikgu Nona pun datang rumah, dia tanya Asyah kenapa? Cakap dah berkerusi roda, cakap Masya Allah cikgu, tak apalah cikgu, ini mungkin teguran daripada Allah kan, supaya kita dekat dengan dia. So Cikgu Nona kata pesan awak dah ada BeFit, dah ada stokin, dah ada semualah, saya dah ada komplit semua. So dia suruh saya pakai. Alhamdulillah. Okay, saya pakai straight 4 hari. Saya dah boleh duduk tapi masih berkerusi roda lah. Cuma kedua belah kaki saya dah bengkak daripada peha sampai ke anak-anak jari semua dah bengkak. Saya ingatkan saya gout. Okay, tapi pergi juga ke hospital jugalah. Yelah hospital. Dia ambil darah.
Tunggu seminggu. Tunggu seminggu Cik Zainal, saya bayangkan alamak tunggu seminggu, saya nak jawapan yang segera. Okay, jadi saya pergilah ke klinik swasta. Dia kata saya arthritis rheumatoid. Okey, tapi dia kata tak apa, saya bagi ubat dan teruskan makan ubat. Saya tak sentuh ubat tu Cik Zainal sebab saya takut. Okey, saya tak sentuh. Saya cuma makan pil apa ya? Untuk ni lah, untuk keradangan sahaja. Sehari je saya makan. Okey, lepas tu saya teruskan pakai yang bestnya Vifit lah sebab Cikgu Nona pun cakap masa tu Vifit memang baru keluar lah. Saya pakai Vifit. Okey, saya pakai Vifit dan cikgu suruh saya try berjalan apa semua. Okey, walaupun masih sakit, dekat situ saya dapat rasa ya Allah, hai. Inilah dia kalau kita tidak jaga nikmat yang Allah bagi sebelum ni sihat, kita tak jaga daripada sekarang, daripada sebelum sakit tu, inilah yang kita akan dapat. Allah akan tarik nikmat tu pelan-pelan. Okey? Dari asbab weekend ni sepatutnya siapa yang ada pakai weekend, saya minta sangatlah Masya Allah. Memang dia walaupun dia nampak macam simple kan. Orang pakai terus sihat kan. Tapi kalau kita tak cuba, kita tak istiqomah pakai, kita tak berdoa, dia takkan jadi. Okay, macam saya walaupun pakai seharian, saya tetap juga sedih. Saya masih tak boleh sujud. Saya tak boleh cium sejadah tu. Okay, saya tengok orang lain berjemaah kiri kanan, mak ayah semua, ayah, mak, ayah mertua, belah abang, semua solat. Kenapa aku duduk atas kursi? Cakap. Okay, tapi saya tak putus asa lah sebab ramai sahabat-sahabat, sipu-sipu hebat, Jida, Sipu Ita, Cikgu Sipu Razak, Cikgu Nona, semua ya, dia dah cakap, kita berdoa, teruskan berdoa pada Allah. Allah tu ada. Dia bagi sakit bukan sebab dia nak menghukum, tapi dia nak menegur kita kan. Mungkin sebab ada dosa-dosa kita apa semua kan. Lagi satu kita tak jaga nikmat sihat tu lah. Itu yang kita kena jaga sekarang ni. Jadi bila saya tak boleh berjalan tu, saya dipindahkan ke rumah mak lah sebab tak ada orang nak jaga, suami kerja. Okey, saya duduk dengan mak. Cikgu Nona pesan saya kena pakai hari-hari. Tapi bila dipikirkan kita dah menyusahkan mak, betul kita tak nak menyusahkan mak. Jadi saya fikir, alamak, kalau aku duduk sini, aku menyusahkan mak, dah kira macam perkara yang sangat menyedihkan. Jadi saya kena pakai, saya kena tanamkan dalam diri, saya kena pakai weekend ni memang hari-hari. Walaupun yang kena sarungkan tu semua anak, mak, suami. Tapi tak apa, yang penting saya nak sihat. Saya nak sujud semula lah, saya nak tahajud semula. Saya tak nak lagi sembahyang atas kursi roda lah. Masya Allah, memang kita akan rasa rugi sangat-sangat. Jadi alhamdulillah ya, saya pakai Vifit tu, saya tak ada buka Encik Zainal kecuali nak pergi mandi. Okay, saya tak ada buka. Lillah, saya tak ada buka. Okay, sampai suami tanya, hari ni tak nak buka Vifit? Hari ni kena pakai straight. Saya tak nak buka. Okay, saya dia yang jemukan, dia yang ambil, lepas tu dia terus sarung. Okay, Vifit ni, yang bestnya Encik Zainal, bila saya pakai, okay, walaupun kaki saya tak gerak, tak boleh gerak, dia menyokong kalau saya macam kaki saya tersempuh ke, sebab arthritis dia tak boleh tersimpuh, nanti dia sakit, dia akan terus sakit. Jadi bila saya tersimpuh, alhamdulillah saya pakai Vifit, tersimpuh sikit saja pun, tergalih tulang jari pun saya tak ada sakit. Alhamdulillah tak ada. Lutut yang bengkak tu pun dah mula mengecut lah dia punya bengkak tu, alhamdulillah lah. Okay, tapi yang bestnya kat sini saya kerap berpeluh. Orang kata berpeluh tu bagus kan, Cik Zainal kan. Okay, sekali dia buang toksik. Lepas tu saya sembelit. Alhamdulillah sembelit saya pun hilang Cik Zainal. Saya risau, mak cakap, ini kurang minum air ni. Habis 1 jam mak saya bagi air, saya minum. Sebab Vifit tu dia keluarkan peluh. Lagilah bila saya pakai V-Spine, bila saya pakai cap, saya pakai V-Multiple kan. Lagi dia berpeluh tu banyak. So mak saya bekalkan atas meja semua berderet. Ni jangan, tak payahlah bergerak dulu. Mama dah sediakan air. Saya kena habiskan air. Sebab saya tahu saya berpeluh dengan kuat. Dengan banyaknya lah. Okay. Sampai satu tahap tu ada sekali
saya tak boleh pakai sebab masa tu sebab apa ya? Saya ada masalah tangan pula. Tangan langsung tak boleh angkat Encik Zainul. Nak lipat ke nak genggam tak boleh. Kaki ni nak lurus pun tak boleh. Sampai saya kena duduk atas kursi roda. Tak apa. Saya cakap dengan mak sakit macam mana pun sarungkanlah. Saya menjerit pun tak kisahlah. Sebab kalau kena sikit tulang memang saya akan menjerit Encik Zainul. Memang saya akan menjerit. Sakit. Sahabat-sahabat dengan Cikgu Nona, Jida Cikgu Sipu Ita, Sipu Ajak, Sipu Yong yang jauh pun datang melawat saya. Saya dah rasa sebab saya tengah sakit tu ada juga orang yang perhatian dengan saya sanggup datang jauh nak beri saya semangat. Memang saya tak boleh jalan Cik Zainul sampai tangkap saya punya pernafasan saya, pinggang saya ni, tulang rusuk saya kalau saya nak bernapas kuat sikit dia akan tangkap pinggang tulang rusuk saya. Memang sakit. Jadi semangat kawan-kawan kata jangan tinggal weekend saya kena pakai. Okay, alhamdulillah lah. Lepas sebulan saya dah boleh berjalan walaupun macam baby Encik Zainul macam bertatih. Okay, alhamdulillah lah saya dah boleh berjalan lah. Saya dah boleh pergi ke dapur, saya dah boleh pergi ke tandas sendiri. Alhamdulillah walaupun saya jalan tu jarak tandas 5 kaki, saya walaupun setengah jam saya sampai. Tapi saya rasa bangga. Alhamdulillah sebab weekend Allah nak hantar ni, okay, dia boleh kuatkan saya lah. Dia boleh kuatkan saya punya saraf-saraf mana yang sakit tu dia. Alhamdulillah lah dia lembutkan joint saya tu lah. Alhamdulillah ya. Jadi itulah kita nikmat Allah yang mana kita nak dustakan kan. Jadi pada yang dah ada weekend saya sarankan sangat jangan tinggal weekend lah. Apa sebab Allah hantar weekend ni sebab kita nak tengok kita tawakal kita doa kita macam mana kan. Jadi jangan harap 100% pada weekend. Tapi kita pakai, kita niatkan kita tu nasihat kerana Allah sebab kita nak sujud. Jangan jadi macam saya lah sebab memang sedih sangat sebab saya tahu yang macam orang yang langsung tak boleh jalan. Contoh macam stroke kan. Dia pun ada niat nak kita nak sujud. Okey, bila sekali kita rasa tak macam tak sujud, ya Allah tak dapat cium sejadah tu pun Cik Zainul bayangkan saya dah menangis tak esak-esak macam tu. Rindunya aku pada Allah nak sujud dekat sejadah tu. Okay? Jadi dekat situ Cik Zainul bila saya dah sihat sebulan tu saya rasa semangat saya masih berkobar-kobar. Ini Allah nak hantar ni, benda ni saya tak boleh tinggal. Saya kena ajak orang sihat sebab weekend ni. Bukan sebab kerana dia bagus tak. Memang dia bagus. Memang dia sangat bagus. Allah hantar dia memang bagus untuk semua jenis penyakit dan daripada baby sampai ke orang tua semua boleh pakai. Cuma cara kita nak pemakaiannya adalah berbezalah. Tapi dekat sini alhamdulillah ya, bukan sekadar Allah hantar kesihatan kalau kita pakai weekend. Allah hantar kita duit. Itu kita tak payah nak ni lah. Kalau kita rajin kita buat Allah, kalau ingat Allah semata-mata untuk kaya insya-Allah. Sampai ke akhirat pun kita boleh ajak orang sihat sebab weekend sebab kita nak ajak dia orang sihat tu jaga nikmat yang Allah bagi. Jadi itulah Encik Zainul salah satu testimoni saya. Dan yang terakhir yang saya nak bagi tahu yang bestnya kat sini kakak saya lah. Kakak saya dia ada masalah kanser. So alhamdulillah sekarang dia dah cancer survivor lah. Alhamdulillah lah sebab dia amalkan dia rajin pakai Reborn Cream Cik Zainul. Reborn Cream Cola Plus, stokin dengan cap. Dia memang rajin, dia tak pernah tinggal. Kalau pergi office, alhamdulillah dia pakai. Sekarang dia dah tak ada kemo dan tak ada apalah. Alhamdulillah lah. Saya pun rasa kat situ, ya Allah, terima kasih ya Allah sangat. Hantar produk ni, bawa saya ke bisnes MXB ni. Terima kasih sangat. Saya bersyukur sangat dengan Allah. Sebab saya dengan bukan kerana bisnes saja. Saya dapat kawan, saya dapat perbetulkan yang mana saya jarang solat. Saya tak nak tinggal solat. Saya tak nak tinggal zikir saya. Sebab saya ada kawan-kawan, saya ada motivator, ramai motivator saya. Okey, dengan contohnya dengan income kita yang sangat luar biasa lah. Okey. Jadi sekarang ni saya ke arah pada nimba ilmu, saya nak teruskan dengan ni sebab kita dah nampak income kita macam mana kan.
sehari kita dah boleh keluarkan, kita dah boleh claim bonus kita sehari. Dan tak ada target, macam saya cakap tadi lah, tak ada target, tak ada maintain, tak ada stres. Bila masa kita boleh buat. Jadi masa saya dengan anak-anak tu ada, saya boleh layan anak, saya boleh layan isteri, saya boleh kemas rumah, suka hati saya nak buat kerja bila. Tapi ikut masa yang saya selalu buat, saya akan buat kerja rumah dulu, baru saya akan buat saya punya kita punya bisnes ni lah melalui online. Itu sajalah Encik Zainul, saya punya testimoni malam ni.